نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita sambung tadabur surah Al-Mulk ayat yang kedua. Al-Mulk ayat yang kedua. Kita baca ayat ini sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alladhi iaitu yang khalaqa khalaqa ni telah mencipta oleh dia. Itu Allah, iaitu yang telah mencipta oleh dia. Al-mauta akan kematian. Dia yang cipta kematian. Wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum li ini tujuan untuk mengira tujuan demi untuk tujuan supaya mengira. Yang keluar ni dia menguji. Yang keluar ni menguji. Dia menguji. Dia menguji akan kamu. Dan kamu ayyukum
Ayyukum ni man, maksudnya siapakah? Siapakah di antara kamu? Ayyukum maksudnya siapakah di antara kamu? Ayyu, siapakah di antara kamu? Tak ada orang masuk. Itu kita tak boleh buka. Okay, siapakah di antara kamu ahsanu, yang adalah paling baik. Paling baik adalah paling baik. Amalan perbuatan dia. Ini perbuatan dia lah. Wahuwa wahuwa dan dialah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Ghafur, yang Maha Penyayang, pengampun. Baik. Lumayan dia. Di Al-Aziz iaitu yang di sini iaitu boleh letaklah siapakah, merujuk pada siapa ni? Tabarakallazi, yang Maha Berkat, iaitu Allah. Iaitu Allah ni siapa? Tuhan yang khalaqa, dia telah cipta. Khalaqa ni teknologi. Dia telah cipta dua benda dalam ayat ni. Allah disebut Allah cipta apa? Kematian, dan Allah cipta kehidupan. Dua benda yang Allah cipta. Dalam banyak-banyak makhluk ciptaan Allah, dalam surah An-Nur, Allah mulakan dengan apa? Kehidupan dan kematian, yang disebut makhluk ciptaan Allah. Di antara makhluk ciptaan Allah. Dalam ayat lain Allah sebut Allah cipta langit dan bumi. Betul? Inna fi khalaqis samawati wal ardh. Contohnya dalam ayat. Oh, saya tak pasang. Ya, Allah cipta langit dan bumi. Allah cipta kita manusia juga. Dalam ayat-ayat lain. Jadi dalam ayat ni Allah sebut cipta kematian. Jadi masuk kematian ni al-maut. Ada 5 makna. Maut antaranya makna dia panjang sikit ni. Tumbuh sesuatu daripada benda yang tidak wujud jadi wujud. Jadi sebelum wujud tu nama dia kematian. Sebelum wujud manusia nama dia maut. Itu pertama lah. Contoh surah Qaf ayat 11, surah 50 ayat 11 contohnya. Makna pertama, ayat 11 tu dia panjang sikit. Tengok ayat bahagian akhir, saya ringkaskan. Wa ahyayna bihi baldatan maitan. Ada tak? 50 ayat 11. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki untuk hamba-hambanya. Wa ahyayna bihi, dan kami hidupkan bihi. Apa tu? Akannya, iaitu tumbuh-tumbuhan tu. Baldatan maita,
dengan air tadi. Bihi, hi itu merujuk pada air, dengan air yang Allah siram kat baldatan. Apa tu baldah? Tanah. Baldah tu apa? Negeri, ya. Maita mati. Jadi tanah yang kosong tu sebelum ada apa-apa mati, tak ada tumbuhan tu, itu maut juga maksudnya. Jadi sebelum wujud sesuatu, tumbuh sesuatu, itu nama dia mati. Jadi ingatlah, yang kita bayang mati ni lepas hidup baru mati kan? Tak. Sebelum wujud sesuatu, kita ni tak ada, itu juga disebut mati. Jadi sebelum kita lahir, kita ni apa? Dianggap mati lah. Faham Sebelum adanya janin dalam perut ibu, anak tu, nama pun tak ada lagi, tu dianggap apa? Mati. Boleh faham? Itu maut. Itu maksud dari segi bahasa dia. Itu yang pertama. Sebelum kewujudan satu, itu nama dia mati. Kedua, lenyapnya kekuatan. Lenyapnya kekuatan. Lenyapnya apa? Hilangnya apa? Hilangnya keupayaan. Boleh? Hilangnya kita kata diri rasa. Itu nama dia mati dah. Jadi ada orang dia awal-awal dia dah mati. Bila? Walaupun dia hidup. Bila? Ada kadang-kadang orang tu anggota dia sebahagian dah mati dah, walaupun dia hidup. Betul tak? Orang kena separuh badan ke, stroke ke, koma ke. Faham Paralyzed kan? Itu maksud dia juga dari segi bahasa. Okey. Sebab itu dalam contoh dalam surah Maryam ayat 23, Sembilan belas 23. 19:23. Baik. Li fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah. Di ketika dia nak bersalin, fa'ja telah datang rasa apa? Sakit nak beranak tu. Al-makhad ila jiz'in sampai ke, jadi dia memaksa dia menuju ila, bersandar jiz'in ni kat kurma tu, nakhlah, batang kurma. Siapa ni? Maryam. Maryam. Dan disandar kat batang kurma. Batang kurma besar mana? Besar daripada tiang ni kot. Kurma besar kan? Lebih besar daripada kelapa kita. Lebih besar lagi. Ini yang kat depan ni buah kecil. Kurma tu besar kan, yang tinggi tu. Yang dah berbuah. Kurma yang dah berbuah ni besar. Jadi pangkal tu. Lalu qalat, dia berkata, Maryam kata, ya laitani, alangkah baiknya aku mitu qabla hadha. Aku mati qabla hadha. Sebab apa? Dia rasa sakit nak bersalin kan. Jadi maksudnya mati dia hilang rasa tu. Baik dia mati sekarang supaya tak rasa benda ni. Jadi hilangnya rasa disebut apa? Mati juga. Hilangnya kekuatan rasa, diri rasa, itu juga kita telah dianggap maut. Itu makna kedua. Surah berapa ni? 19.
Ayat 23. Jadi pertama tadi apa? Bila sesuatu tak wujud, jadi sebelum dia diwujudkan, dicipta, dilahirkan ataupun ditumbuh, jadi itu nama dia mati. Juga hilangnya rasa, sesuatu yang tidak ada rasa lagi dah, itu nama dia mati. Sesuatu yang tidak ada rasa lah maknanya mati. Demikian juga kita tengok Allah sebut dalam surah lain, innaka tusmi'u, sekejap berapa? Innaka lan tusmi'ul mauta. Sekejap. Dalam ayat satu ayat Allah menyebutkan, cuba cari innaka lan tusmi'un mauta, tak silap saya. Ayat surah 16 ayat 80. Surah 16 ayat 80. Surah 16, surah 27 ayat 70. Surah 27 ayat 80. 27 80. Sama lah ni ya. Tadi mati jasad, rasa, jera rasa jasad dia. Ini mati apa? Hati mati, sama jugalah. Jadi orang yang tak ada perasaan dah, tegur apa pun dah tak rasa apa, sebenarnya dia dah mati dah tu. Faham? Dengar Quran, dengar teguran buat jahat, tegur tak nak apa-apa ya, tak rasa apa. Itu apa? Hidup ke lagi dah mati tu. Itu juga maksud mati. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ni, innaka la tusmi'u al-mauta. Faham? Bukan maksudnya kita bagi orang dah mati mayat tu, kita cakap kat dia, bukan. Ni orang yang hidup ni Allah gambarkan. Orang yang hidup ni kamu nak bagi dia dengar cakap, tapi dia tak mau cakap. Allah kata apa? Mereka tu mayat dah mati dah sebenarnya. Jadi engkau tidak akan dapat orang yang Allah dah tutup hidayah dia. Ini maksud. Faham? Hilangnya rasa juga. Kat mana rasa dia? Rasa dalam. Tadi rasa fizikal, kan? Paralyze ke apa dah tak ada rasa, itu mati juga ni. Hati ni dah tak rasa apa-apa dah. Rasuah tak rasa apa-apa dah. Tipu tak rasa apa-apa dah. Semua ni tak rasa apa-apa. Allah pun bagi banjir, bagi macam-macam, tak rasa apa-apa dah. Tu nama dia apa? Mati juga. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan yang mati macam ni. Awal-awal dah mati, belum mati betul-betul dah mati dulu dah. Bimbang kita. Mati sebelum mati. Allahu akbar. Kena bimbang lah. Baik, tu yang kedua. Ke berapa? Tiga kan? Baik. Seterusnya zawala quwwah, bahasa Arab lah, iaitu matinya akal fikiran, matinya akal.
dan berada dalam kebodohan. Jadi orang yang akal dia dah mati dah. Hidup dia macam hidup dalam jahiliah. Ni juga orang yang disebut juga umpama mati, kematian. Cuba tengok dalam surah 6. Surah 20 surah 6 1 2 2 lebih kurang macam mati hati jugalah. Lebih kurang macam hati tadi juga sama je ni, lebih kurang kot. 6 ayat 122. Dapat Jadi Allah sebut tentang ayat ni, awaman kana maitan. Adakah sama orang yang Allah kata mati? Sebab apa? Dah terfikir teguran tadi. Fa ahyainahu, lalu dia pun kami hidupkan. Jadi ingatlah, mati Allah boleh hidupkan. Macam mana Allah boleh hidupkan kita yang tak ada, Allah boleh adakan. Demikian juga hati yang mati, siapa je yang boleh hidupkan? Allah. Sebab tu akhirnya kita kena buat apa? Kita jangan letakkan orang tu ahli neraka. Kekal kita doakan apa? Dia dapat hidayah. Itu cara kita pula. Kita bincang tadi hati mati. Oh ini. Kita jangan pula kita letak dia tempat yang Allah saja berhak untuk letak. Allah saja berhak nak letak dia dalam syurga ke neraka. Jadi kita cuma kata apa, selagi kita boleh hidup, kita cuma boleh doa minta ke Allah, sebab Allah yang menghidupkan. Betul tak? Jadi bila kita faham belajar ni, bukan sekadar Allah menghidupkan yang mati yang kita nampak ni daripada tak ada kepada ada, bukan. Termasuk apa hidup hidayah tu Allah juga hidupkan. Macam mana Allah boleh hidupkan makhluk yang tak ada, Allah boleh adakan, boleh hidupkan. Begitu juga hidayah, daripada nampak jahatnya tadi, Allah bagi dia jadi baik. Allah boleh hidupkan dia. Itu juga termasuk maut. Dia kata, samakah, adakah awaman kana maitan, adakah orang yang mati? Kana maksudnya apa? Dia memang tak pernah langsung, memang berada dalam kegelapan saja hidup daripada awal. Dia kerja keluar lah dah kegelapan dah. Kana sejak dulu dia fa ahyaina, lalu Allah hidupkan dia. Allah apa? Beri dia keimanan. Allah beri iman. Ini cerita siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Lalu waja'alna lahu nuran, lalu kami jadikannya cahaya. Dah hati dia dah hidup dan diberi pula suluhan cahaya untuk dia berjalan di atas cahaya tersebut. Yamshi bihi, dia berjalan dengan cahaya itu. Finnas, dan berada di sekeliling, berada dengan kelompok manusia yang lain, yang menyebab apa? Menyinari pula orang lain. Dengan cahaya dia jalan tadi, dia juga bersinar dengan cahaya tersebut, dan dia menyuluh pula bantu orang lain juga dapat cahaya. Ini antara Al-Faruq ayat ni. Adakah sama orang macam ni? Kaman mathaluh, adakah seperti orang yang serupa dengannya? Adakah orang yang mati sama macam orang ni? Tak sama. Jadi yang mana orang tu fi zulumat, berada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, dan dia tidak dapat keluar daripada kegelapan tersebut. Kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah hiaskan orang-orang yang kafir, orang yang ingkar dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka ini orang yang Allah kata mati sebenarnya. Orang yang ingkar ni kita ibaratkan mati. Sebab apa? Umpama mayat tidak berguna apa-apa. Sebab Allah cipta ni, yang di sisi Allah ni semua yang memberi manfaat, tapi mereka membuat rosak. Demikianlah kita kena renung kepada diri kita. Adakah kita sebenarnya dah mati ke atau hidup? Kena renung dulu. Kita duduk fikir kita akan mati nanti. Jadi siapa yang fikirkan mati dia nanti, saat kematian dia, maka orang itulah orang yang hidup sebenarnya.
Tapi orang yang tak pernah fikir, dia fikir dia hidup je, sebenarnya dia tu sedang mati. Orang dia fikir dia hidup sekarang ni saja, dia tak fikir dia mati, sebenarnya dia sedang mati dah. Rugi lah. Jadi yang seterusnya ni ada lagi. Siapakah orang yang mati ya? Yang kelima kelima keempat. Lima keempat. Empat lah kot kan? Sebab sama tadi. Yang tadi hati, mati hati. Pertama, sebelum kewujudan, ketika itu maksudnya mati. Kedua, hilang rasa, mati, jasad, fizikal. Ketiga, hilang hati, rasa hati atau akal dia, jahil, kejahilan. Dan tak ada lagi jalan keluar, jahil saja. Tak ada perasaan dalam hatinya, itu juga mati. Yang keempat, kesedihan. Kesedihan yang melanda hidup yang sentiasa dilanda kesedihan. Faham? Hidup, orang yang hidup dalam seolah tak hidup lah. Hidup tersiasa, hidup dalam sedih saja, hidup penuh dengan tu. Itu sengsara tu, itu nama dia, disebut mati juga ni. Al-huznul makaddira lil hayat. Al-huznul makaddiru lil hayat. Kesedihan yang melampau-lampau dalam kehidupan. Sebab tu Nabi suruh kita doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Sebab sedih melampau tu siapa punya kerja? Syaitan. Syaitan berlebih-lebih. Mak kan, sampai dah habis pun masih lagi kenang, ingat je ni. Oh, Nabi tak bagi tu nama dia nihayah, berlebih-lebihan. Tak. Orang Islam ni memang itu semua kita akan jumpa kat mana? Kita sini sebenarnya hidup kita nak pergi mana? Nak pergi akhirat juga. Itu hidup sebenar kita pun. Yang mati tu bukan dia mati pun. Yang kamu nanti yang akan mati tak tahu nasib kamu pergi mana. Hidup kenang sangat sampai itu, seolah-olah ini je hidup dia. Tak. Hidup sebenar kat sana nanti akan bertemu. Kita nak bertemu dalam bahagia, bukannya nanti sengsara yang kekal. Kalau kita fikir tu tak sedih sangat dah. Kita dah buat apa yang kita perlu buat. Kita dah lahirkan anak yang soleh contohnya. Kan? Sebab itulah antaranya para sahabat namanya siapa? Ada seorang wanita ada 10 orang anak. Kan? Anak dia satu mati jihad kan. Dia pun apa? Dia bukan sedih, dia gembira, dia syukur. Lahir lagi anak dia melahirkan anak dia untuk apa? Pergi tu. Fisabilillah. Tak sedih apa pun. Dia lahir anak dia memang kat situ. Sebab apa dia tahu? Sebab memang dia nak sediakan untuk tempat sana, dia nak jumpa anak dia dekat sana nanti. Nak sedih apa bila kat sini? Bila lebihan. Tapi kita kadang-kadang bila ahli dunia dia akan dia rasa tak boleh terima kenyataan. Jadi ini dia anggap mati, menyeksa kehidupan. Sedangkan hidup ni memang begitulah. Ada yang datang dan pergi dan semuanya akan binasa. Faham? Jadi sebab tu ini Allah gambarkan contohnya nanti penyesalan yang sedih yang kekal sepatutnya kat mana? Mati yang kekal sedih ni. Nak sedih kekal ialah sedih ahli neraka. Kat dunia ni sepatutnya kita tak sedih berlebihan. Sebab apa? Tak patut sedih berlebihan kat dunia. Sebab apa? Sedih sebenar nanti kat neraka nanti. Dunia ni memang ujian, kamu sedih berlebihan menyebabkan kamu masuk neraka, kamu sedih betul kat sana nanti. Jadi tak payah melampau-lampau. Jadi tengok Allah gambar dalam ayat surah Ibrahim ayat 17. 14 17. Surah 14 ayat 17. Ini yang keempat kan? Keempat. Jadi ayat ni 27 80 saya pergi sini. Surah 14 ayat 17. Belik pusing. Jadi wayatihil maut. Ada ayat tu. Wayatihil mautu min kulli makan. Ayat 14 sekejap saya buka mushaf penuh. Surah 14 ayat 17. Ini baru patut sedih ni. Ini sedih yang ini, sedih yang berkekalan. Tapi ada orang meletakkan sedih dia seolah-olah macam dia dah kena azab dalam neraka. Di dunia lagi.
Kan? Macam tu. Jadi ini melanggar syariat dalam Islam. Islam tak ajar begitu. Jadi yatajarra'uhu wala yakadu yusiruh. Mereka meneguk-neguknya, hampir-hampir mereka tak boleh telan. Ahli neraka akan minum, dipaksa minum air nanah dan darah yang mana dibakar oleh api neraka. Jadi bila bakar ni dia ada lelehan-lelehan, kan? Lelehan yang keluar tu. Jadi dia akan minum lebihan. Wayatihi, dan datang mati. Kematian datang, sakit tu, rasa sengsara, kesengsaraan. Itu maksudnya sengsara, sedih sangat ni. Sampai dia memang air mata, sebab tu air mata ahli neraka, kan, mengalir. Air mata ahli neraka, dia punya nangis tu, kan, dia punya nangis tu, lelehan ni kapal boleh lalu. Sampai macam tu, macam sungai dah. Kesan dia tu. Ahli neraka ni penghuni dia besar. Gigi dia, geraham dia macam bukit Uhud dah besar. Bahu dia sampai sini, nak pergi ni 500 perjalanan. Nak lintas, maknanya besarnya. Sebab apa besar? Sebab bakaran tu lagi besar. Kalau kita nak bakar semut, tak rasa, tak nampak. Kita pun tak nampak pun penyiksaan yang berlaku, betul tak? Api besar, ambil ulat sikit kecil, habis kan? Cuba kalau api besar, ambil gajah seekor, macam mana rasa? Nampak tak, ngeri tak kebakaran dia? Kan? Rasa macam, dahsyatnya, ya Allah, kesiannya kena bakar ni, nampak. Tapi kalau ulat tadi, tak rasa apa-apa, kan? Begitulah Allah besar kat ahli neraka ni, macam itulah. Neraka ni besar. Waliyadzubillah. Jadi lelehan dia semangat tu, datangnya maut, mati kematian, tapi tak mati pun. Min kulli makan wa ma huwa bimayyit, tapi dia tak mati pun. Jadi sengsara ke tak sengsara ni? Sangatlah sengsara. Inilah sepatutnya yang patut dibimbangi. Janganlah kita huzni, sedih masa ni. Inilah saat yang dimasukkan tu. Jadi wa min wara'i azabun ghaliz, dan di sekitarnya nanti, di belakang ni menunggu lagi siksaan yang lebih dahsyat, berat lagi daripada tu. Sentiasa begitu. Ni yang keempat, iaitu rasa diri tu sengsara melampau-lampau. Dialah paling teruk sekali lah. Orang lain tak teruk lah, kita kata, kan? Dialah, kamu tak tahu apa yang saya rasa, contohnya, kan? Itu seolah orang tu macam mati dah tu. Kita cakap apa nasihat dia, dia lagi ni pula, faham? Senanglah cakap, boleh ke macam ni, perangai ni? Tak boleh. Ni kita hidup dengan sabar, syukur dan sabar. Tu dua tunjang orang beriman ni, itu. Tapi dia dah macam tu, dia dah luar batasan. Itu seolah-olah macam dah mati lah. Dia sendiri yang mematikan diri dia. Rugi. Boleh ya? Faham? Ini kita kena jaga benda ni. Dan yang terakhir, kelima, al-manam. Apa manam? Tidur. Mati yang dimasukkan. Yang kelima, tidur. Kita tengok surah Al-An'am dulu, ayat 60. Surah 6 ayat 60. Nah, 60. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca hari ni saya lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut. Ah, 61 patutlah saya lain macam aja rasa. Okey. Okey 60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar.
Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah Tuhan yang mewafatkan kamu pada malam hari. Ni wafat, mati ya. Dia matikan kamu pada malam. Di sini bukan yang maksudnya malam ni mati. Malam tu tidur. Maksud dia tidur. Dan dia tahu apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Summa yab'atsukum, lalu dia membangkitkan kamu padanya pada siang hari. Liyuqda ajalun musamma. Untuk apa? Melangsaikan tempoh yang telah disebutkan. Melangsaikan tempoh-tempoh kita lah, 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 100 tahun, sampai tempoh dah. Summa ilahi marji'ukum, kemudian kepadanya lah tempat kamu kembali. Lalu dia akan beritakan hisab. Ni sama yunabbi'ukum maksudnya apa? Hisab. Yunabbi'ukum, Allah beritakan tu maksudnya hisab kita lah tu. Berita apa? Berita apa yang kita buat, dosa ke pahala ke akhirat nanti. Berita sekarang berita apa? Anin naba'il azim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Berita yang besar. Apa berita besar? Akhirat. Berita besar, nanti kamu ada hisab. Ini semua. Faham? Itu tujuan hidup dia. Jadi berita yang ini sekarang ni, ini nama dia hisab. Dengan bima kuntum ta'malun, kamu akan diberitahu tentang apa yang kamu kerjakan, sama ada perkara itu baik atau buruk, dan keputusannya berdasarkan itu juga. Dalam ayat lagi lain tentang mati, iaitu tidur ni, maksud mati ni tidur, surah 39 ayat 42. Surah 39 ayat 42. Panjang sikit ni. 39 42. Faham? Az-Zumar ya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah lah yang dia mematikan satu-satu jiwa itu, setiap jiwa, anfus, hina mautiha, ketika saat mati dia. Ketika saat dia mati, ini mati yang hakiki ya. Bukan tidur tu kalau dia nak mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga jiwa yang tidak mati dalam tidurnya. Kenapa Allah kata tidak mati dalam tidur? Sebab apa? Waktu manusia paling hampir mati, paling hampir dengan kematian bila? Tidur. Betul tak? Tidur tu ada semua. Kenapa? Ni saya letak terakhir ni. Tidur ada semua ni. Betul tak betul? Ni apa tadi? Pertama, tak lahir kan? Senyap.
Maksudnya tak ada manfaat apa-apa. Betul tak? Kita dulu masa belum keluar janin ni tak ada manfaat apa-apa pun. Kalau tak, dia jadi buang-buang habis. Betul? Kan? Benih tu yang tak hidup, benih tu kira mati ya. Masa tak ada air tadi, tak siram air, dia tak tumbuh, kira tu mati. Faham? Jadi kita tidur pun tak ada berguna apa-apa. Tidur macam tu lah. Sama. Ini ada tak dera sakit? Tidur tu kira paralyze semua juga. Kan? Semua ni tutup semua. Ada tak hati tu sedar dapat boleh rasa Quran hidayah maksud tu? Boleh tak? Tak juga, tidur. Ada tak? Orang-orang ni sedih sangat ni, dia tidur tak rasa apa dah. Tidur lah. Kan? Ingat lagi tak ada juga mati semua. Jadi ni, di saat paling hampir dengan mati, mati yang hakiki juga apa? Tidur. Sebab apa tidur? Sebab itu kita tidur ni kita banyak doa Nabi ajar kan? Doa ni kita letak, serahkan pada Allah. Wada'tu jambi, aku letakkan ni, sandarkan semuanya kepada Allah. Sebab apa? Antara doa tidur panjang juga tu. Sebab apa tidur ni kita tak kawal semua. Bayangkan tidur boleh jadi binatang masuk telinga, semua boleh berlaku. Kan? Kita tak kawal langsung, semua di luar kawalan kita tidur tu. Tapi tengok ada tak selama tidur dah berapa puluh tahun? Kan? Tak ada pun. Kan? Begitulah Allah lindung semua orang yang tidur. Ketika itu dia tak fikir apa. Kalau letih sangat kan, memang babai lah. Takut macam mana pun, dia dah penat sangat, tidur lah, matilah, lantaklah. Kan? Betul tak? Itu. Jadi yang paling hampir tak ada jaga, tidur lah. Orang tengah tidur, rumah dia kena ribut, runtuh bangunan mati macam tu je. Dia tak sedar pun. Jadi sebab itu Allah kata wallati lam tamun fi manahamiha. Nampak tak rahmat Allah ayat ni? Dan orang yang tidak mati ketika tidur. Sebab apa? Dia tidur ni aku je yang jaga dia. Tak ada yang lain yang jaga orang tu tidur kecuali Allah. Jadi fayumsikul lati qada 'alaiha, dan dia pegang jiwa yang dan dia memegang jiwa roh yang dia telah qada 'alaiha, menetapkan saat dia mati. Qada ni penunaian Allah, qada. Kalau qadar tadi ukuran lain sikit. Qada maknanya apa yang Allah nak lakukan, kita tak boleh ada campur tangan, tak boleh nak usaha apa-apa. Qada bukan usaha kita. Qada tu atas ketuan Allah. Sebab tu kita kena beriman kepada qada dan qadar. Qadar usaha menurut ukuran. Allah akan beri seorang menurut ukuran. Kalau dia makan banyak ni, dia kenyang banyak ni. Kalau dia lapar, dia mesti makan. Tu nama dia apa? Qadar. Qada, mati dia tu dia tak boleh elak. Dia cuma usaha untuk terus sihat saja. Kan? Nak mati tak boleh. Matahari ni, pergerakan malam siang semua ni, tu qada ke qadar tu? Qada. Kita boleh kawal. Boleh usaha tak untuk ubah matahari ni nanti terbit daripada lain? Boleh? Tak boleh. Itu bukan usaha kita semua tu, bukan. Faham? Allah tetapkan macam tu. Boleh? Yang kita boleh usaha ni, qadar ni, ikut ukuran ni sesuai dengan kita. Kita nak apa, kita buat kena dengan apa yang Allah telah ukurkan, itulah dapat. Faham? Pokok ni, letak baja ni, tumbuh pun cantik macam tu, betul tak? Itu ikut ukuran tertentu. Contohnya kita nak tanam apa? Ada orang tanam mati, ada orang kita tanam hidup contohnya kan. Dia guna apa? Dia tanam macam mana, baja apa, sesuai dengan apa? Ketentuan, ukuran yang Allah memang dah tetapkan. Kalau dia buat macam ni, dia akan dapat yang ni. Dapatlah. Dengan izin Allah juga. Kadang-kala tak dapat, kadang-kala lah. Itu sebab itu Allah punya kuasa. Tapi itu atas usaha yang kita boleh lakukan untuk mencapai apa yang kita usahakan tu. Tapi kalau macam ni, mati, boleh tak kita usaha untuk tak mati? Hakikatnya sekarang kita ni selama ni makan ubat tu usaha untuk tak mati ke memang akan mati? Berapa ramai orang yang usaha untuk tak mati, tiba-tiba dia jalan elok je, orang langgar dia mati. Betul? Kan? Jadi macam mana tu? Jadi di sini itulah kata qada 'alaiha, Allah tunaikan. Memang dah waktu dia mati, macam mana pun sihat dia, mati juga dia. Faham? Jadi
al-maut wa yursilul ukhra, dan dia mengutuskan yang selain itu. Jadi Allah pilih yang Allah nak pegang. Jadi Allah pegang roh tu tak sampai masuk balik ke jasad. Yang lain Allah utuskan hantar balik. Okey, hidup balik dia. Ila ajalin musamma, sampailah tempoh yang telah ditetapkan untuk seorang. Inna fi zalika laayatin, sungguhnya demikian itu benar-benar ayat-ayat, tanda-tanda keesaan, keagungan, kebesaran Allah. Hanya untuk siapa? Kaum yang mahu berfikir, tafakkarun. Dia patutnya kita. Jadi inilah dia Allah cipta kematian. Boleh faham? Jadi kematian ada beberapa maksud. Pertama, sebelum ada tu, benih yang tidak tumbuh lagi tu, kan, mati dah tu. Hakikatnya kita simpan peti air benih tu, macam tu je, kan. Nak simpan, nak tanam kemudian, kan, itu mati tu, semua tengah mati. Bila tanam letak air, belum tentu lagi. Bila Allah izinkan, Allah hidupkan dia, boleh hiduplah dia. Boleh faham? Sama juga dengan kita, benih. Semua lelaki ada benih, suami isteri dia benih. Allah pilih benih-benih di antara benih yang banyak ni. Allah pilih salah satu tu jadi manusia. Tak tahu yang mana. Ada orang mungkin berkahwin 10 tahun, tapi Allah tak pilih benih dia untuk dihidupkan. Ada orang baru kahwin, dah tahun pertama dah direzekikan anak. Faham? Jadi sebelum tu semuanya mati juga. Kemudian mati juga maksudnya fizikal. Kadang-kadang sebahagian fizikal, kadang-kadang keseluruhan, kan. Dah mati kenapa? Kenapa tiada dia rasa lagi, dah hilang semua, tak ada rasa lagi dah. Jadi itu juga masuk mati jadi. Kemudian mati juga apa? Hilangnya perasaan hati. Tidak ada lagi petunjuk, pedoman dalam hati ni. Tak rasa apa, buat dosa pun tak rasa apa dah. Itu juga mati. Yang keempat, apa maksud mati ni? Dia rasa sengsara melampau. Dia rasa hidup dia memang, hidup dia susah sajalah. Dia tak pernah rasa bahagia dalam hidup dia. Susah je bagi dia sebenarnya. Sedangkan mana ada Allah ni menyeksa manusia ni? Tak. Dia sendiri yang menganggap demikian. Banyak saja sebenarnya asbab untuk dia bersyukur, tapi dia tidak memilih itu. Dia pilih jalan apa? Untuk menyalahkan. Dia seksa. Itu juga sengsara berlebihan. Itu juga apa? Mati. Jadi hidup dia macam tak ada makna dah. Dan yang kelima, maksudnya apa? Tidur. Dan sudah tentulah semua ni, kalau ada semua, itu nama dia apa? Mati yang hakiki lah. Faham? Itu maksudnya mati yang hakiki. Jadi kematian ni dia makhluk ke bukan? Makhluk. Kenapa makhluk? Macam mana kita tahu dia makhluk? Jadi macam itu. Ya, di mana? Di hujung nanti kematian akan dimatikan. Itu dah Irwan dia sampai hadis. Kita tengok kat bahasa dulu. Khalaqa al-mauta. Ni kan, perkataan ni ta'alluq dia kat sini. Siapa yang ta'alluq dia? Ni ya. Ta'alluq ni muta'alliq, kaitan dia, ta'alluq. Ta'alluq kepada maut ni mana? Perkataan khalaqa. Khalaqa mana apa? Cipta. Yang mencipta nama dia Khaliq. Yang dicipta nama dia makhluk. Jadi macam inilah dia punya susunan. Khalaqa khaliqun makhluqan. Makhluk telah mencipta oleh sang pencipta akan makhluk. Semuanya yang sama. Jadi sebab itu kita kata al-hayat ni makhluk, sebab dia ni al-maut ni makhluk sebab dia termasuk kat sini. Yang ni. Dia yang ni ya. Dia yang ketiga. Komponen fi'il ni, satu fi'il. Ini pembuat dia, yang ni objek. Perbuatan, pembuat, objek yang dibuat. Dia mesti lengkap ni.
Jadi al-maut ni termasuklah ni perbuatan pembuat dalam ni, dan ni objek yang buat. Jadi objek ni bila dia ta'alluq dengan ni khalaqa, maknanya dia ni sebenarnya apa? Makhluk, faham? Makhluk lah. Jadi kita mungkin sangkakan al-maut satu perbuatan, satu ni saja. Tak, dia adalah makhluk. Dan dalam hadis Nabi, nanti di akhirat akan dizahirkan, seekor kambing kibas, kambing yang bertanduk, dan Allah tanya kepada penduduk syurga dan juga penduduk neraka. Dua-dua penduduk Allah tanya, kenal tak ni siapa? Ni siapa? Inilah al-maut yang dulu menghantui kamu saat dunia dulu, semua takut mati. Inilah dia hari ni. Jadi mulai lalu disembelih depan-depan penduduk syurga dan neraka. Jadi tidak ada lagi kematian selepas ini sampai bila-bila. Ketika dengar penduduk syurga dengar tak ada kematian lagi, nikmat ni. Maknanya apa? Bayangkan bila tak ada mati, nikmat tu kekal lah. Hari ni kita ni penyebab nikmat kita semua hilang sebab apa? Pemutus nikmat apa? Pemutus kelazatan sekarang dia apa? Matilah. Jadi ahli neraka ahli syurga dengar, semua bersorak gembiranya, yes, nikmat kita kekal, sebab inilah penghalang kita kekal nikmat sebab mati. Itu dunia, tapi akhirat tak. Tiba-tiba juga satu lagi golongan dengar, apa dia? Melihat kajian itu juga ahli neraka. Bayangkan macam mana lah mereka fikir, berteriak habis-habisan. Habis sebab apa? Ini siksaan. Yang juga melegakan siksaan juga adalah mati. Kat dunia dulu orang tersiksa, akhirnya mati, habislah. Kan? Yang melegakan siksaan kesengsaraan adalah mati. Tapi bayangkan ahli neraka dia kena siksa, dia harap mati. Tapi kematian dia tak ada hari ni. Apa dia? Sebab tu dia meraung, ya Allah, menyesal. Sebab apa? Dah tak ada lagi pemutus sengsara hari ni. Mati dah tak ada. Bayangkan, maknanya apa? Dia dapat bayangkan siksaan dia sampai bila-bila. Waliyahzubillah. Background tak ni? Jadi kita kena fikirkan, itulah hakikat kehidupan sebenar nanti yang kita akan lalui. Jadi sekarang ni sengsara sikit kerana Allah, tak adalah susah sikit sebab apa? Allah tadi, agama kita jaga, kan? InsyaAllah itu semua ganjaran besar. Jadi beringat. Jadi ini hari ini kita bincang tentang kematian. Ada berapa makna kematian? 5. Dapat semua? Dapat. Kematian ni makhluk ke bukan makhluk? Makhluk. Bila dizahirkan kematian ni? Di akhirat nanti kepada semua penduduk syurga dan neraka. Setelah semua selesai, semua dah masuk syurga, habis semua, habis dah hisap semua, barulah keluar ni, Allah keluarkan ni. Ni untuk khabar gembira kepada penduduk syurga dan khabar buruk kepada sengsara kepada penduduk neraka. Inilah dia kematian. Nanti kita sambung lagi tentang kematian, banyak lagi dalam Quran cerita apatah kehidupan ni. Hari ni kita bincang bahasa je sikit, maut. Okey? Boleh ke? Siapa tak dapat? Ada dapat? Dapat kan? 5-5 boleh kongsi lah, macam ustazah ke, cikgu. Mana-mana yang agak tak dapat tangkap tu, beritahu. InsyaAllah. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Kalau ada soalan berbangkit, tanya dalam grup lah. Kalau saya ada masa, saya tengok, saya jawab. Okey? Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.